Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ura-ura berlakunya perpecahan dalam Parti Bersatu tidak boleh dibendung lagi. Terkini berlaku pula di sebuah tempat yang mana membabikan Wan Saiful Wan Jan. Apa yang berlaku? Kita teruskan kepada isu dahulu. Ditanya mengenai ura-ura perpecahan mengikut camp dalam Parti Bersatu, ahli Majelis Pimpinan Tertinggi MPT Wan Saiful Wanjan berkata, semua bahagian sebenarnya diundang, namun 8 bahagian tidak dapat hadir kerana tarik majlis bertembung dengan persidangan bahagian masing-masing. Netizen sebenarnya boleh terima alasan Wan Saiful Wanjan ni, tapi mereka tanya, macam mana pula boleh bertembung? Apa yang menyebabkan pertembungan itu? Adakah ini adalah unsur sabotaj atau semata-mata mencari pertembungan itu? Wah, itulah kan. Bagi mereka yang biasa bermesyuarat, orang akan tahu bahwa kalau ada pertembungan akan ada satu yang akan tarik diri atau dibiarkan ataupun ditunda. Tapi kenapa dibiarkan juga pertembungan berlaku? Adakah ini petanda bahwa Parti Bersatu memang berada di hujung tanduk dan akan membahayakan lagi Perikatan Nasional? Saudara, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar "Kami Sayang Malaysia". Ini saya nak perkenalkan kepada Anda semua, ini Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan imun badan kita sehingga 400%. Peningkatan daya imun badan kita akan menyebabkan imun badan kita kuat melawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita juga tak sembuh-sembuh daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita yang lemah dan bodoh tidak lagi mampu melawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita. Kita juga kena pelbagai jenis masalah kesihatan kerana ada imun badan kita yang bodoh sehingga menyerang badan kita sendiri. Tetapi terapi imun ini membentuk imun badan kita menjadi kuat, membentuk imun badan kita menjadi bijaksana sehingga ianya bertindak menyembuhkan kita melalui peningkatan daya imun badan kita semua. Transfer Factor terapi imun ini lulus KKM diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Produk ini juga lulus halal. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera, WhatsApp untuk mendapatkan konsultasi percuma dan juga nasihat yang percuma. Jangan tangguh-tangguh, dapatkannya segera sebelum Anda makin bermasalah besar dalam masalah kesihatan Anda. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita digemparkan dengan satu lagi berita membabitkan Parti Bersatu pimpinan Muhyiddin Yassin. Menurut berita di dalam FMT ini, bukan semua bahagian hadir majlis kelompok kerana notis lambat, kata ahli MPT. Macam mana notis boleh terlambat sehingga ada yang tidak hadir? 14 tidak dapat hadir kerana jadual bercanggah. Kalau satu, mungkin kita boleh terima, kata pengulas politik. Mungkin kalau 2 atau mungkin kalau 5. Tapi macam mana 14 tidak hadir dengan jadual yang bercanggah, kata mereka. Seorang pemimpin Bersatu menjelaskan hanya 14 daripada 22 bahagian hadir pada majlis perasmian berkelompok persidangan tahunan Bersatu bahagian 2025 hari ini disebabkan kelewatan notis dan jadual bercanggah. Siapa agak-agak nak setiausaha dalam bahagian ini sehingga notis pun lambat diedar? Ini satu petanda bahawa gerak kerja Parti Bersatu bukan semuanya bagus, kata netizen. Majlis itu sepatutnya dirasmikan oleh Timbalan Pengerusi Hamzah Zainuddin, namun beliau tidak dapat hadir disebabkan kematian bapa mentuanya lalu digantikan oleh ahli MPT Saifuddin Abdullah. Kita jemput semua bahagian, tetapi disebabkan isu teknikal, maka notis mesyuarat hanya dikeluarkan 7 hari lebih awal, kata Wan Saiful kepada pemberita selepas acara tersebut. Ada netizen kata
awas Parti Bersatu, jangan sampai Ros datang. Karena kalau bahagian ataupun tempat kelompok yang lain bersuara, mereka tak dapat notis awal, sehingga mereka report kepada parti ataupun kepada ROS, mungkin ini akan membahayakan, membawa masalah baru kepada Parti Bersatu. Kenapa notis itu lambat dihantar? Bukankah dalam setiap persatuan atau dalam setiap parti akan ada perlembagaan dan ada garis panduan macam mana notis nak dihantar, berapa lama dan berapa lewatnya perlu dihantar? Itu menjadi tanda tanya. Menurut penerangan ini lagi, ada bahagian yang memang tidak dapat ubah tarik. Ada juga yang sedang bersidang petang ini, jadi tidak dapat hadir katanya. Menurut Wan Saiful, Setiausaha Agung, yaitu Azmin Ali, yang juga Ketua Bersatu Selangor, turut diundang, namun beliau tidak dapat hadir kerana terlibat dengan persidangan bahagian Gombak. Sebanyak 14 bahagian yang hadir terdiri daripada Bangi, Sepang, Sabak Bernam, Ampang, Pandan, Selayang, Kota Raja, Huru Langat, Puchong, Damansara, Klang, Subang, Sungai Buloh, dan Hulu Selangor. Dalam pada itu mengulas dakwaan bahawa Ibu Pejabat Perikatan Nasional PN ditutup, Wan Saiful berkata perkara itu perlu dijelaskan oleh Azmin Ali selaku Setiausaha Agung. Kalau benar pejabat ditutup, ia sesuatu yang membimbangkan. Saya harap pihak Setiausaha Agung PN ambil tindakan segera untuk memastikan pejabat dibuka, katanya. Saya juga harap pihak pengurusan serta pentadbiran PN ambil serius perkara ini, katanya lagi. Mengulas tentang penutupan Pejabat Perikatan Nasional, salah seorang pemimpin mungkin yang rapat dengan Azmin Ali menyatakan bahawa penutupan itu disebabkan mereka berpindah pejabat kerana kontrak sewaan sudah tamat. Tapi ada juga netizen yang cuba menyindir. Kata mereka, iyalah itu jawapan yang mungkin paling bagus, paling mudah dan paling selamat. Tapi bagaimana pula dakwaan sumber yang Malaysia Kini paparkan hari ini menyatakan bahawa ada staf dalam Perikatan Nasional di pejabat itu yang sudah tidak dibayar gaji. Ada yang belum dibayar gaji. Jadi yang itu macam mana nak jelaskan? Takkanlah nak pindah pejabat boleh menyebabkan gaji pekerja tidak dibayar, kata netizen. Anda boleh merujuk isu itu di dalam Malaysia Kini. Apabila sumber menyatakan pekerja juga diberhentikan dan ada yang belum dibayar gaji. Dakwa Sumber Bersatu itu, kaki tangan pejabat terbabit juga diberhentikan, malah dakwanya gaji mereka juga tidak dibayar. Kata sumber itu, saya tanya kawan-kawan yang bekerja di pejabat itu. Ya, mereka telah diberhentikan kerja dekat 2 bulan dan gaji mereka tidak berbayar. Yang saya tahu dan saya dengar puncaknya adalah masalah pengurusan. Saya boleh sahkan pemberhentian pekerja di Ibu Pejabat PN sudah berlaku, katanya kepada Malaysia Kini. Dan yang lebih menarik, apabila ditanya terhadap Timbalan Pengerusi PN Hamzah Zainuddin, beliau berkata dia tidak pasti mengenai penutupan Ibu Pejabat PN itu kerana bukan lagi menyandang tugas sebagai Setiausaha Agung Parti Terbabit. Bukankah ini yang namanya menuding? Bukankah ini yang namanya menyerahkan masalah kepada orang lain? Agak kesian jugalah Azmin Ali kan, baru menyandang jawatan sebagai Setiausaha Agung, sudah dilanda masalah besar begini. Apa pula jawapan Azmin Ali? Atau adakah Azmin Ali memang disebut saja kerana pelantikan sebagai Setiausaha Agung PN, beliau sebenarnya kontroversi. Jadi, apa akan jadi selepas ini kepada Parti Bersatu dan PN? Sila tinggalkan komen anda dalam ruangan komen dengan tanda pagar. Entahlah apa jadi. Kita jumpa lagi. Bye-bye.